Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di suara kita dalam keadaan hujan. Sejuk ni. Hari hujan ya. Nak tergujur lah. Ini tak ada banjir, betul orang ke sana banjir je. Siang lah. Buluh tu tempat banjir sekarang ya. Dulu tak sekarang. Rumah mana tinggi. Tapi nak masuk rumah mana kalau banjir tak boleh masuk. Dia bawah tu dia rendah. Kalau hujan lebat, jangan cepat-cepat balik. Nanti tak boleh balik. Kalau dah tak boleh keluar tak apa, jangan tak boleh balik. Okey, kita masih pada bab makruhatis solat. Perkara yang makruh atau tidak digalakkan ketika sembahyang. Di mana kita last hari itu itulah solat tanpa sutrah, dan malam ni kita nak habiskan lah ya. Ada 3 lagi baki. Pertama ialah tutup mulut pasal makruh ni banyak tuan. Ini pun nak masuk berapa je ni. Kalau nak masukkan semua yang ada dalam buku fiqh, mau kat 30. Okey. Ini 19 kot nak masuk kot. Nak tak hitung. Makruh berapa semua nak masuk kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 saja. Okey, tutup mulut tuan tutup mulut ni dalam istilah Arab dan yang ditulis dalam buku-buku fiqh ialah taqtiyatul fam. Taqtiyatul fam. Taqtiyah ni makna tutup lah. Daripada perkataan watta yughatti taqtiyatun al-fam makna mulut lah. Ya. Dan majoriti para ulama memang memakruhkannya. Baik dalam buku-buku fiqh klasik maupun moden. Dalam mana-mana mazhab. Kenapa? Kerana ada hadis Nabi SAW dalam bab tu. Ya, itulah apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah dalam sebahagian kitab Sunan, antaranya dalam Sahih Ibnu Huzaimah dan lain-lain. Hadis ni tuan-tuan, kalau Nabi sebut, confirmlah hadis Nabi. Tapi kalau sahabat sebut tentang perbuatan Nabi, kita pun boleh kata hadis Nabi. Kalau Nabi sebut, confirm lah itu hadis Nabi sebab Nabi sebut sendiri. Tapi kalau sahabat bagi tahu perbuatan Nabi, ya, ataupun dia sebut Nabi larang begitu dan begini, itu kita juga boleh kata hadis Nabi. Kerana dua-dua ni dipanggil marfu'. Marfu' ni makna disandarkan kepada Rasulullah. Ya, lifted to the prophet, diangkat kepada Rasulullah. Itu makna marfu'. Marfu' ni makna diangkat, yang ni kepada Rasulullah. Cuma kalau Nabi sebut sendiri, itu the strongest lah. Itu dipanggil marfu' lafzi. Ya. Secara lafaz. Tapi kalau sahabat bagi tahu Nabi begitulah begini, Nabi suruh, Nabi larang, ada seumpamanya, itu dia panggil marfu' maknawi. Ya, tidak lafaz tapi dari sudut maknanya. Ya, pasal sahabat dia tak pandai-pandai. Jadi kita boleh kata hadis Nabi. Jadi hadis Nabi sebenarnya Nabi sebut sendiri. Jadi orang lain sebut tentang Nabi. Ya. Baik. Saya tak pastilah hadis yang marfu' lafzi mana Nabi sebut sendiri. Aku tak pernah begitu dan begini. Ya. Tapi ada disebut oleh sahabat Rasulullah SAW. Antara Abu Hurairah tu lah. Di mana kata beliau, nahan Nabi 'anis sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fa. Ya. Ini pendek saja. Nabi SAW melarang as-sadli fi shalah. Apa makna sadal? Sadal ni tuan-tuan, saya tak masukkan. Kebiasaannya sadar ni dia akan sekali dengan tutup mulut. Kalau diasingkan sekalipun,
dia mesti mari sadar dulu larangan itu atau kemakruhan itu, after that baru mari tutup mulut. Ataupun boleh saja sebut tutup mulut dulu, after that baru sadar. Tapi dia sekali. Kenapa? Kerana hadis itu dia sekali. Waktu ulama boleh sebut kemakruhan tentang tutup mulut, dia akan sebut sadar sekali lah. Atau dekat-dekat lah. Boleh lihat ni atas ni bawah. Soalnya sadar tu tuan-tuan, sadar ni ialah kita solat dalam keadaan meletakkan kain di atas keseluruhan badan tanpa memakainya. Kebiasaannya pakaian ada lengan lah, macam jubah yang besar, ya. Kalau tidak Abu Kufik, kata para ulama, contohlah mazhab Syafi'i, dia kata ayat tahifar rajulu bisawbi, dia kata ayat tahifar rajulu bisawbi wa yudkhil yadahu min dakhilihi, ya, wa yasjudu wa yarka'u wa huwa kadzalik. Dia letak baju kompor besar lah, sebab yang tahi makna dia berselimut, makna dia guna kain besar, baju ke kain selimut ke kain besar lah tak atas badan dia. Kemudian tangan dia duduk belah dalam, nanti dia rokok dan sujud dalam keadaan sebegitu, ya. Saya tak boleh imagine lah macam mana orang Arab pada zaman dulu keadaannya begitu. Tapi ulama kontemporer kita macam Aiman Musa dalam bukunya Rawdatul Mutanazih, dia kata ala konteks hari ni ialah bila kita sembahyang dan kadang memakai baju yang besar seperti jaket, ya, ayadha as-sauba ala nafsihi kal jaket, dia letak baju ke atas badannya seperti jaket, ya, walam yalbasha ataupun walam yalbasu, tapi dia tak pakai, dia letak saja. Ya. Di mana tak boleh lah. Kenapa tuan? Kerana hikmahnya ialah supaya kita tidak terganggu dengan baju itu. Nanti kan baju itu dah awak tak pakai. Dulu kita bincang antara kemakruhan solat ialah al-abath, bermain-main. Bermain-main itu memang dimakruhkan lah. Dan perkara yang membawa kepada bermain-main juga dilarang. Salah satu macam itulah, baju dia tak pakai, dia letak saja atas badan dia. Lepas tu hidup main dengan tangan baju dia. Dan boleh juga baju itu terjatuh atau seumpamanya. Ya? Jadi ada beberapa hikmah di situ. Walaupun Nabi tak sebut hadis itu, ulama kita dia sebut begitu. Ya? Tak ada keperluan untuk kita meletakkan baju di atas badan sebegitu. Sementara tuan-tuan, untuk mengelakkan al-israf bi-thawbi fi salat, berlebihan tentang pemakaian dalam solat. Sebab orang Arab dulu memang dia ada satu gaya hidup dia lah, melihat kepada status diri dia. Kalau dia kaya, dia jenis suka pakai baju-baju besar-besar, duduk atas baju yang biasa dia pakai, ya. Dan of course lah, baju dia suka yang labu-labu. Lepas tu kita pernah sebut dulu isbal. Isbal ni makna kalau dengan baju labu, kalau dengan seluar labu. Kalau dia pakai serban dia panjang ekornya. Orang Arab memang pakai serban, tak ke kafir, tak ke Muslim, pasal pakaian tradisi dia. Tapi kalau dia jenis orang kaya, orang bangsawan, ya, memang dia suka pakai jenis-jenis macam tu. Nabi nak bagi standard semua baju atau pakaian yang dia pakai. Pemakaian dan sembahyang ni tuan-tuan, kalau selekeh sangat tak boleh. La yusalli ahadukum bi saubin wahid laisa ala atiqihi syai'. Bukan bi fi. La yusalli ahadukum fi saubin wahid laisa ala atiqihi syai'. Ya, hadis Ibnu Mas'ud, Sunan Abi Daud. Sebab itu antara satu perkara yang makruh dalam sembahyang juga ialah saya tak masuk sembahyang dengan satu kain saja, satu seluar saja. Laisa ala atiqihi syai'. Nabi kata tak bau dia tak ada apa-apa. Ini kita biasa buat di rumah lah. Saya zaman kecil-kecil dulu je suka sembahyang dengan kain sarung aja. Baju tak pakai. Dan ni tak ada lah. Ya. Walau di rumah tuan-tuan, pakailah walaupun sekadar sila. Jangan tak pakai baju langsung. Makruh. Kalau selekeh sangat pun tak boleh. Tapi berlebih-lebihan pun tak boleh. Siapa 5 lapis pakai baju nak sembahyang. Kalau ada tujuan, ada hajat, ada malam-malam sejuk, tak apa. Atau memang baju tu dia ada lah, dia pakai lah. Tapi asal nak sembahyang aja dia pakai macam tu. Asal nak sembahyang aja dia pakai macam tu. Asal nak pakai macam tu aja dia sembahyang. Memang maksud dia pakai tu kerana nak sembahyang. Of course lah kalau nak tunjuk kat orang
Dia banyak baju buat macam mana. Memang dilarang. Memang berlebihan ni memang tak dibenarkan lah dengan pemakaian. Saya pun ada ajar di sebuah fiqhul libas, the science of attire. Macam mana hukum syarat tentang pemakaian. Which is pemakaian ni Islam dia longgar. Ya. Tak banyaklah yang diharamkan tu. Tapi hak makruh-makruh tu ada jugalah. Salah satu tu lah al-israf bisiap. Berlebihan dengan pemakaian. Tak haram kan. Contoh nak pakai 10 lapis baju tak apa. Pakai kalau tahan panas tu. Tapi makruh. Kerana kita boleh berlebihan. Jadi sadar tak mahu, dan saya ingat tak ada orang buat pun. Tak ada orang buat kan. Kalau ada hajat, ada tujuan, ada keuzuran tu tak ada masalah. Jenis ni tak ada hajat atau keperluan. Afwalah kalau dia pakai tu memang niat untuk solat. Di atas tujuan-tujuan tentu. Jadi memang tidak dibenarkan dan ia dimakruh oleh para ulama. Dia panggil sadar. Pakai jaket. Tak boleh pakai jaket? Bukan, pakai jaket boleh. Tapi pakai tangan ke dalam lah. Pakai tangan ke dalam. Jangan kita pakai kerana nak tunjuk kita ni something lah. Itu saja. Boleh je pakai. Bukan tak boleh. Of course lah kalau ada tujuan atau hajat tertentu. Okey. Kemudian dalam hadis tu ujung tu wa ayyughatti ar-rajulu fa, dan juga tak boleh seseorang itu ataupun Nabi melarang seseorang itu menutup mulutnya ketika solat. Pasal apa Nabi larang? Pasal itulah tujuan dia al-abath. Tak nak kita ni bermain-main. Semayang ni saya dah pernah hurai dulu kan. Nabi kata uskunu fi solat. Tetaplah kamu dalam semayang. Tangan kita, kaki kita, mata kita, kepala kita. Ini semayang mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada je orang semayang macam ni. Ayo tak boleh mungkin. Jadi jangan kita semayang, tangan duduk mulut. Tangan kena duduk gini. Itulah maksudnya. Ya. Dia tujuan dia nak mengelakkan kita daripada al-abath. Al-abath, mana tidak fokus dalam semayang lah. Bermain-main dalam semayang, itu je. Ya. Islam ni tuan-tuan, kadang-kadang hak larang tu, Islam ni kadang-kadang hak dia larang tu memang benda tu lah. Tapi kadang-kadang kalau benda yang membawa kepada benda tu pun kadang dilarang juga. Benda haram contohnya kan. Kadang dia dilarang tu memang benda haram. Tapi kalau yang membawa benda-benda haram tu dilarang juga. Bukan haram, saya makruh pun sama juga. Buat benda ni makruh. Dan perkara yang membawa kepada makruh juga. Kadang awal-awal sudah dilarang. Itu dipanggil syadul zara'i. Jadi as-sadal tadi pakai baju tapi tak pakai, tak sarung, dia tok di atas. Itu sebenarnya sadul zara'i. Sadul zara'i mana tutupan yang boleh membawa kepada al-abath, adalah bermain-main. Maka dilarang awal-awal. Tutup mulut pun sama juga. Dia boleh bawa kepada abath, maka dilarang awal-awal. Itu dia panggil sadul zara'i. Dalam Islam ni tuan-tuan, sadul zara'i diguna pakai secara meluas. Secara meluas kan. Lepas tu dekat ada syarat memang adalah sadul zara'i. Kita memang tahu sangat. Asal sufi memang kita belajar sadul zara'i. Okey. Macam kita kata awal-awal dulu Nabi tak pernah ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur kan. Nabi terasa Muslim tu kan daripada Hurairah. Pasal apa? Awal dakwah baginda Nabi larang pergi kubur. Pergi pun tak boleh. Tanam balik jalan. Nak ziarah pun tak boleh langsung. Pasal apa? Sadul zara'i dah tu. Kerana kesyirikan memang bermula daripada kuburan. Orang Arab kan baru masuk Islam. Orang-orang jahiliah tu ada lagi sikit-sikit kan. Jadi nak buang sikit-sikit. Jadi itu yang mengisah sadul zara'i. Mana itu tu awal-awal. Tapi at the end, Nabi benar lah. Wazuruha. Sekarang Nabi kata dah boleh melawat. Fa'innaha tuzakirukum bil akhir. Kerana melawat atau ziarah kubur ni membawa kepada ingat akhirat. Jadi ada benda Nabi tak benar ada. Kita itu bagi sadul zara'i. Apa pasal arak tak boleh minum? Pasal mabuk. Betul tak? Sepakat para ulama. Ailatul khamri al-iskar. Tapi minum sikit mabuk. Sikit mabuk sikit. Tak gitu. Mabuk. Tak mabuk kan? Tak tahulah kalau ada strong arak kan.
Kita dia anak rasa tak mabuk lah, tak pernah rasa pun. Tapi ulama berkata tak mabuk, sikit tak mabuk. Al-qalilu minal khamri la yukhaddi sakir. Walakin haramahu asy-syar'u saddan li dzari'ati al-iskar. Tapi kalau sikit, ulama kata kalau sikit memang tak mabuk, tapi syarak mengharamkan walaupun sikit. Dzari'atan ila saddan sebagai tutupan li dzari'atin ila al-iskar, kerana ia merupakan jalan kepada yang memabukkan. Daripada sedikit tu jadi banyak tu, sedap tambah lagi. Nanti dia bagi satu zarah kan. Jadi sama lah dalam bab ni pun. Apa sebab kita tak boleh memuji orang boleh berlebihan? Puji lebih-lebih tak boleh, tapi larang. Puji boleh, tapi jangan lebih-lebih, jangan over. Sebab daripada memuji, dia bawa kepada mensucikan. Daripada mensucikan, dia bawa kepada mengagung-agungkan, mengkultus-kultuskan. Lalang tali sujud kawan. Di sini tak ada lah, tapi Pak luar ada tak. Cium kaki tu banyak kat luar tak. Kat Indo, tengok kat YouTube. Ada anak dara tu cium kaki tu, ya Allah ya Rabbi. Anak dara, perempuan beratur kat pesantren tu kan. Kat itu kan ada lah ni, fenomena gufran, mama gufran tu kan. Orang cium kaki lah ke dalam kat Indo tu. Perempuan-perempuan pun hidung kat cium kaki lah ke tu. Sedekah dia boleh bercakap bahasa semut, bahasa jin, bahasa malaikat. Tak tengok, tak tahu. Tak tahu kot. Mari Malaysia nanya tu. Agak-agak tak mari lah. Okey, tutup mulut jangan Kemudian meludah ke, ada tanya tu? Tak ada Okey, meludah ke kiblat. Ni pun penting juga, walaupun sekarang ni saya lihat practically memang kita tak buat lah. Mana ada meludah dalam masjid dalam surau. Tapi dulu-dulu, of course lah, pada zaman Rasulullah SAW memang ada dilakukan. Sebab mereka punya lantai pasir, hanya ditutupi dengan daun-daun dan pelepah-pelepah tamas saja. Dan memang sahabat meludahnya. Ya. Dah boleh, Nabi pernah. Cuma Nabi tak pernah ludah belah kanan. Cuma Nabi tak pernah ludah ke hadapan. Dan ludah ke kanan. Nabi benarkan ludah ke kiri. Lepas tu kambus ya. Kalau dah tak kambus tak boleh juga. Sebagai memakruhkan, sebagai mengharamkan. Ya. Kita dia ludah dalam masjid surau ni asal dia memang tak boleh. Surau tak ada lagar zaman dulu ada surau. Kita dia ludah dalam masjid tak boleh. Ya. Al-busaqu awin nukhamatu fi al-masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Ya. Tadi siapa ya? Abu Hurairah pun adalah kitab Sunnah Abi Daud. Nabi kata meludah dalam masjid ataupun hingus dalam masjid khati'atun, dosa. Wa kafaratuha dafnuha. Tapi kafarahnya ialah menutupinya, menanamnya. Dafannya mana tanam? Betul, orang tanam mayat dipanggil dafan. Dafnul mayyit, menanam atau mengebumikan mayat. Dafan-dafannya sama ada dia tanamlah, tutup. Jadi boleh ludah. Asal ludah ni dosa. Tak boleh ludah. Tapi Nabi kata boleh ludah. Tapi tutup. Ludah dosa, tutup, hilang dosa. Itulah cerita dia. Tapi kalau awak ludah tak tutup, memang haram lah. Ataupun tidak dibolehkan. Sebab tidaklah ulama mengharapkan kesemuanya. Sebagai memakruhkan saja. Ya. Baik. Pasal apa begitu? Dalam istilah fiqh dia panggil al-busaq ilal qiblah. Ini dalam bab semayang. Ludah ke kiblat. Dia ada dua tau. Satu ludah secara umum. Ya. Maksudnya dalam semayang, luar semayang. Satu lagi ludah dalam semayang. Ludah luar semayang ni dia very open. Boleh saja meludah. Tapi kena tanam saja. Tapi kalau ludah dalam semayang, dia tak boleh ludah ke kiblat dan tak boleh ludah ke kanan. Dia boleh ludah ke kiri. Tapi tanam tetap kena tanam lah. Tetap kena kambus lah. Ya. Kerana ada beberapa hadis Nabi SAW. Dan sejenis sepakatlah ulama. Ijma' tak silap saya. Larangan tu ijma' lah. Cuma haram makruh tu ulama kata. Baik. Nabi kata, idza shalla ahadukum. Bukan. Idza qama ahadukum. Nabi kata, idza qama ahadukum yusalli. Fa innahu yastaqbilullah biwajhihi. Bila seseorang itu semayang, bangkit untuk solat, maka dia telah menghadapkan mukanya kepada Allah.
Setengah riwayat fa inna Allah qibala wajhihi, Allah Taala berada di hadapan wajahnya. Berat lagi tu. Dan setengah riwayat fa inna Allah bainahu wa baina qiblati, Allah Taala antara dia dan kiblatnya. Maksud dia kita sembahyang ada Tuhan lah ni. Maka Nabi kata fala yabsu tilqa awajhihi ataupun qibala wajhihi au baina yadayhi, maka jangan dia meludah di hadapan wajahnya, arah wajahnya ataupun di hadapan kedua tangan. Mana depan jangan ludah depan. Nabi kata wala ayyaminihi, dan jangan juga sebelah kanannya. Ya, adalah hadis yang lain Nabi kata belah kanan tak boleh sebab kita menghadap Tuhan. Nabi kata belah kanan kerana ada malaikat. Betul lama kata malaikat ni masa kita keadaan biasa dia ada kanan kiri, tapi bila waktu sembahyang kiri hidup kanan. Ya. Maka Nabi kata depan jangan sebab kita menghadap Allah, kanan jangan sebab ada malaikat. Walakin Nabi kata ayyasarihi, ludahlah sebelah kirinya, tahta rijlihil yusra, kemudian dia kambuslah dengan tangan, dengan kaki kirinya. Mana bolehlah dia ludah tu di kambus. Ya. Nampak? Sembahyang seorang baik, sembahyang berjemaah baik. Cuma sembahyang seorang ada isu. Bila sembahyang berjemaah dia kena memastikan supaya tidak mengganggu orang sebelah sebelahnya. Itu saja ya. Okey. Kemudian yang penting Nabi kata fa'in badarat bihi badiratun. Kalau dia tak boleh, ada halangan-halangan tertentu atau nak cepat atau seumpamanya, atau berlaku sesuatu mana dia tak boleh nak buat. Ya, ludah kiri tu tak boleh nak buat. Maka Nabi kata falyakul hakaza, membuat macam ni. Buat macam mana? Mana dia ludah pada pakaian dia lah. Ni dengan baju. Ya. Ada setengah riwayat lain yatful fi thawbihi, dia ludah atau dia buang hingus dia ke apa dengan pakaiannya, mana baju dia lah. Tak kisahlah ujung lengan ke, ujung baju sini ke. Jadi pada pakaian dia sendiri. Ya. Summa laffa ba'dahu ala ba'd, ataupun setengah riwayat summa tawa sabahu ba'dahu ala ba'd. Lepas ludah tu lipat. Ada setengah riwayat Nabi suruh gosok-gosok, bergilah. Jangan ludah biar aja gitu. Apa macam waktu pula Nabi suruh lipat-lipatkan ataupun tenis-teniskan. Ya. Itulah. Kita ludah tak ada tapi mana tahu tengah sembahyang bersin, tapi bersin tutuplah mulut tuan, tutup hidung kuman tu bersin tu. Lepas tu bila bersin hidung meleleh pula, alamak. Kain tak ada pula, macam mana ada kain. Anak all the time yang buat kain. Anak rasa nak lak hidung, anak waktu keluar lah kain anak ni lak hidung. Cuma sebelum sembahyang anak letaklah poket seluar atau jubah. Bila nak sembahyang tu pasal anak buat lama. Sebab mudah anak nak lap. Gitu. Ya, tapi jangan berlaku lah. Tapi boleh lah. Dan itu diajar oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebab itu last few years ada seorang hamba Allah yang ni pendakwah daripada utara. Dia kata ada 15 sebab kefakiran. Salah satu ialah bila kita buat lak hidung, buat lak mulut, ingus, ludah atau seumpama pada lengan baju kita. Dia kata sebab kefakiran. Anak pun face messenger lah dia. Anak kata nak minta tali ya. Dah tak walah paksu dah. Ada baru-baru ni pun sama juga. Dia pun yang sama lah. Sebenarnya dia rujuk satu buku. Adalah bukunya tu. Di mana kan pengarang tu menyatakan sebab-sebab kefakiran ada beberapa. Tengok adalah 20 gitu. Lebih kurang lah anak tak ingat. Tapi yang Ustaz Utara tu sebut 15. Hak ni pula sebut berapa anak tak tahu. Tapi antara dia sebut tu lah. Selain di samping yang lain lah. Tahi matahari jatuh jangan duduk depan pintu. Kemudian mangkuk-mangkuk ke gelas-gelas ke cawan ke apa pinggan-pinggan semua jangan dibiarkan tak berbasuh semalaman. Tak tahu macam-macam lagi. Jangan biarkan sangat laba-laba, macam-macam lah. Itu penyebab kefakiran. Which is totally wrong, tak benar sama sekali. Itu semua khurafat dan tidak ada sandaran dan syarat sama sekali. Bahkan ia adalah tatayur. Tatayur ni makna menyangka sial akan sesuatu. Benda-benda sial kan. Buat kau tu sepit rezeki, buat kau ni sepit rezeki, buat kau ni musibah, buat benda itu tak boleh. Itu Nabi larang tatayur tu, tu khurafat tu. Ya. Sementara rezeki ni mana kita tahu, mana boleh kata sepit rezeki, mana kena ada dalilnya. Ya.
Dan apa pernah komen tu. Lepas tu ada hamba Allah tu dia kata apa? Kata buku ni dipelajari di Mesir oleh masyaikh lepasan Al-Azhar. Anda tak tahulah koma sangat kan belajar sampai benda macam ni boleh terima pakai. Ya. Jadi tak betul macam. Pasal apa anak kata tak betul? Tak betul belakang tu sebenarnya. Tapi anak nak relate hak ni lah. Pasal Nabi sendiri menggunakan kain bajunya untuk lap. Pasal apa awak kata membawa kepada kefakiran? Ha? Dia sebenarnya kita belajar fiqh pun sudah boleh detect benda-benda yang tak betul ni. Ya tak? Pasal kita belajar fiqh ni daripada sunnah Nabi. Mana mungkin benda yang Nabi buat lah kita kata kan. Bahkan memang dibenarkan dalam syarak membawa kepada hal yang buruk seumpama itu. Apa kena mengenung baju dengan rezeki kita? Tak ada kena mengenung. Anak daripada dulu kadang-kadang tak guna kain, nak guna kau dengan baju anak buat lap muka, buat sehingga. Tak pakai sampai kelar pun. Tak kaya juga. Duit tak ada juga, harta pun tidak banyak. Tapi pakai tu belum lagi lah. Anak pun tunggu bila aku nak pakai, tak pakai pun. Itu benda-benda nonsense lah sebenarnya. Okey, jadi faham kan? Boleh kita gunakan baju atau seumpamanya untuk kita ni. Janganlah tuan-tuan kadang-kadang sembahyang tahulah hidung kita berair, sosek gitu. Yalah, cover lah sikit guna ni. Jangan yang kita pula. Mana kita lah korek sikit hidung dengan baju kita tu, jangan bagi bunyi sangat ada air tu. Jadi kena pandai lah ya. Okey, kemudian akhir sekali alhamdulillah pandang ke langit. Pandang ke langit kan. Dipanggil an-nazar fis sama' ila solat. Memandang ke langit ketika solat. Dan sekarang ulama dia masuk in the time of prayer ataupun during prayer, ketika doa. Ya. Di mana tuan-tuan bila kita sembahyang kita tidak dibenarkan memandang ke langit. Majoriti memakruhkan sahaja, segelintir mengharamkan. Antara mengharamkan ialah Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Kerana hadis Nabi itu ada ancaman yang agak berat juga lah. Walau bagaimanapun sebahagian memakruhkan sahaja, ya. Mana dia kata tidak haram, ya. Okey. Dan kalau tuan-tuan belajar dalam fiqh doa tuan-tuan, sepakat para ulama bila kita doa disunahkan kita mengangkat tangan ke langit. Ya. Mana angkat tangan ke langit lah. Tapak tangan ni boleh saja hadap ke atas, boleh hadap ke muka. Jadi tangan kita ke atas, ke langit tu masa ke atas. Tangan kita tak sampai langit sana. Ke langit tu mana ke atas kan. Sepakat para ulama. Ya. Tapi ulama tak sepakat tentang mengangkat mata dan kepala juga ke langit. Ya Allah, ulama tak sepakat. Angkat tangan sepakat, tapi angkat mata ataupun dengan kepala-kepala sekali, ulama tidak sepakat. Inilah konteks biasa. Which is sebahagian memakruhkan, sebahagian menggalakkan juga, setahu saya. Ya. Sebahagian mengharuskan. Dia ada 3 kelompok ulama di situlah. Which is pendapat yang kuat sebenarnya, dia tidak sunnah, ia tidak makruh, ia harus jika dilakukan sekali-sekali. Pasal ada nas, tapi nas itu tidak sahih. Ada je nas Nabi doa, Nabi pandang ke langit. Ni masa doa ya. Ada je waktu Nabi pandang ke langit, ada je macam kiblat. Bila Nabi nak Allah Ta'ala tukar kiblat tu, Nabi selalu pandang ke langit. Nabi nak tunggu wahyu. Ini isu doa. Ya. Macam siapa nama ulama besar tu, salafus salih tu, Sa'id ibn Musayyab, bila dia berdoa, dia juga ada pandang ke langit, ada juga. Mana tak ada masalah kan. Tapi jangan dirutinkan lah, pasal dia bukan satu sunnah yang sabit. So, umpama mengangkat tangan, tapi tidak salah sama sekali. Pasal nak kata salah tak ada larangan pun, tapi nak kata sunnah tidak ada yang sahih dalam bab ni. Ala kulli hal, kadang-kadang perlu juga kita doa sebab kita nak kemustajaban tu kan. Ya? Okey, cerita dia macam doa selepas wuduk kan. Ada seorang ustaz di televisyen dulu, dia kata bila kita ambil wuduk, kita doa, disunatkan kita memandang ke langit dan mengangkat tangan macam tu lah ya. Which is memang ada sebagai ulama menggalakkan. Dan setahu saya majoriti tidak menggalakkan kerana hadis itu tidak sahih. Baca doa tu sahih, dan nak angkat tangan pun tidak salah, tapi untuk memandang ke langit hadis itu tidak sahih. Mana buat orang suai okey lah, tapi nak kata this is sunnah, itu tidak tepat kan? Baik, nah itu buat doa. Adapun dalam sembahyang tuan-tuan, dilarang. Dalam sembahyang dilarang kita pandang ke atas.
Lebih-lebih dilarang ketika doa. Ya. Pasal apa? Pasal ketika sembahyang kita digalakkan memandang ke hadapan. Kita dah pernah urai dulu kan? Sunat-sunat sembahyang tu. Dan ataupun kita juga boleh melihat ke tempat sujud kita. Dia dua tu je. Sama ada kita lihat ke hadapan atau kita lihat ke tempat sujud kita. Which is majoriti kata tempat sujud lah. Termasuk sanad mazhab Syafi'i. Cuma mazhab Maliki sahaja yang menggalakkan pandang ke hadapan. Ya. Saya dua-dua saya buat. Pasal dua-dua saya selesa dengannya. Cuma banyak tengok bawah lah. Ya. Okey. Tapi waktu sujud jangan tengok depan pula. Macam begitu juga rokok. Macam mana? Waktu sujud kita tengok hidung kita lah kan, bawah. Waktu rokok kita tengok kaki kita. Itu normal lah. Ataupun mazhab Syafi'i, kalau Imam Nawawi dia kata waktu sujud pun waktu rokok pun tengok tempat sujud juga. Mana boleh saja. Sujud kaki tu dekat-dekat, lebih kurang. Jadi mata kita tidak meraya-raya. Tapi sepakat mata kalau meraya-raya makruh. Tapi nak tengok tu tak ada isu. Cuma tengok ke atas tak boleh lah. Pasal ada larangan. Antara hadis Abi Hurairah sendiri lah Sahih Bukhari Muslim. Very famous one. Nabi kata Nabi kata la yantahyanna aqwamun rafa'a absarihim ila as-sama' aw la yakhtafanna absaruhum aw kama qala. Nabi kata hendaklah mereka itu berhenti daripada mengangkat matanya ke langit ketika solat, dan setengah riwayat inda doa, ketika doa. Ataupun jika kamu buat juga la yakhtifanna Allah absarahum, Allah Ta'ala akan cabut pandangan-pandangan kamu. Lepas tu ada yang kata haram tu. Ya, Nabi larang, kemudian Nabi beri ancaman yang berat. Ya. Kita tak buat tu. Dan jangan buatlah. Mana bila semayang, tengok kata. Waktu semayang tu sendiri adalah makruh, lebih-lebih lagi ketika doa. Ya. Satu lagi hadis Jabir bin Samurah pun sama juga. Nabi kata la yantahana aqwamun an rafa'ihim absarum ila as-sama' aw la tarji' ilaihim. Hendaklah mereka yang memandang ke langit ketika solat berhenti daripada melakukannya. Ataupun jika mereka buat juga la tarji' ilaihi, pandangan tidak akan kembali kepada mereka. Buta. Jadi satu larangan. Sebab itu ia tidak dibenarkan. Maksudnya dilaranglah. Semua majoriti makruh. Mazhab Syafi'i makruh kan? Tidak haram kan? Pandang ke langit. Walaupun sebenarnya of course dalam konteks doa boleh saja kita pandang ke langit. Sebab langit ni dia tinggi. Allah Ta'ala tu maha tinggi. Ya? Jadi boleh saja. Of course lah kalau orang tu kata Allah di langit, lebih-lebih lagi lah boleh. Sebab dia mengharap, dia memberi pengharapan. Ya? Kita dah gitulah. Ya? Tapi kita jangan. Masa semayang, sama ada kita tengok di tempat sujud atau tengok di depan saja. Dan bila kita duk tengok kanan, duk atas saja, tengok kanan kaki, tak boleh. Itu lebih-lebih lagi tak boleh. Kita dah bincang itu. Antara benda yang dimakruhkan ialah al-iltifat bil basar fi solat. Berpaling-paling dengan mata ketika solat. Ya. Dia bagi satu tempat aja, as-sukun fi solat. Tetap dalam sembahyang. Itu prinsip utama sembahyang ni, tetap. Ini gerak sana, gerak sini, gerak sana, gerak sini, kadang tak tahu lah. Tapi saya bukan nak cakap kan. Betul-betul pernah tengok orang luar sembahyang kan. Bertemu orang Arab. Orang kadang dia suka gerak-gerak tak tahulah anak, kadang dia gerak gitu, badan putih hayang-hayang. Dia tak ada sukun. Ya, tapi tak kata sembahyang. Tapi anak tengok orang Melayu ni dia jarang nak bergerak. Ya, sampai kalau handphone bunyi boleh tak bergerak, relax aja. Memang tepat sukun. Orang Melayu sukun tau. Ya. Orang Arab kalau 10 orang sembahyang, 2-3 orang je yang sukun, betul-betul sukun. Hak lain tak. Ada je dia gerak tu, gerak ni. Kadang dia betul kopiah lah, betul. Kadang ada tu kan. Tapi kalau hak jenis belajar betul-betul, dia sukun juga. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Makruh sembahyang. Nak isyak lah. 5 more minutes. Okay, ya. Angkat tangan tinggi. Okey, angkat tangan tinggi ada asalnya dalam doa. Kerana dalam Sahih Bukhari atau Muslim diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah SAW ketika perang Badar, baginda memang berdoa kepada Allah dengan mengangkat setinggi-tinggi tangan baginda.
Dia tengoklah tek mata tu, tapi dia mata agak banyak. Tapi Nabi angkat tangan setinggi-tinggi sehingga kain ridak baginda jatuh. Lantas diambil oleh tak silap Abu Bakar atau Umar, salah seorang. Memang Nabi angkat tinggi. Sebab tu kalau kita belajar fiqh doa, angkat tangan ni tuan-tuan, ulama tak sepakat tentang angkat tangan tu dari sudut kaifiat dia. Angkat tangan sepakat. Ya. Wa yusannu aw yustahabbu raf'ul yadayn fi doa. Dan disunatkan mengangkat tangan ketika doa. Ini sepakat para ulama. Kalau tak sepakat pun majoriti, kerana masih ada segelintir yang kata tidak sunat angkat tangan, melainkan ketika istisqa, minta hujan. Tapi saya ingat pendapat yang the strongest ialah memang sunat angkat tangan lah. Bila doa je sunat angkat tangan melainkan tempat-tempat yang tidak disunatkan angkat tangan lah. Adapun yang memang disunahkan angkat tangan, ada warisnya, ada nas, ataupun tempat-tempat yang tidak disunahkan angkat tangan, tapi kita boleh angkat. Maka ulama kata tidak ada masalah. Malah ia termasuk dalam umum kesunahan mengangkat tangan. Ya. Cuma kaifiat nak angkat tangan tu dari sudut nak rapat ke, nak jarum. La mahsusa fihi, no text on that. Mana tidak ada hadis spesifik lah. Boleh begini, boleh begini. Ada ulama tarjah begini, ada ulama tarjah begini. Ya. Boleh saja. Sama juga ada sudut ni tapak tangan nak tala ke mana? Nak tala ke langit ke? Nak tala ke muka ke? Sama juga. Imam Yusuf Al-Maqdisi dalam buku fiqh beliau dia kata ulama kelah boleh saja talakan tapak tangan ke muka dan tapak tangan ke langit. Ya. Ketika kita minta dia tolak bala, dia kata boleh saja telapak ke bawah. Tapi telapak ke bawah ni anak personally tak anak sokong pendapat yang kata tak sunat begini. Minta apa saja, doa apa saja, tolak bala ke apa semua begitu. Adalah perbahasannya. Ya. Ala-kulihal tak sepakat lah. Ikut keselesaan, semakin tuan-tuan buat begitu, semakin bertambah tuan-tuan punya khusyuk, nilai kehambaan itu lebih baik. Cuma buat angkat tangan tinggi tu memang ada lah. Sebab tu sebagai ulama kata, tinggi rendah ni, ya, ada kata parah dada, ada kata parah muka. Cuma anak suka pendapat tentang bahawa tinggi rendah ni bergantung kepada pengharapan kita kepada Allah. Semakin kita mengharap, kok kita minta ada hajat besar sungguh lah ni, angkat tinggi gitu pun tak apa. Tapi jangan pula kat masjid begitu. Ya Rab, ya Rab. Lain macam pula kan. Biasa je. Kita ni, saya tak tahu lah. Ni kita bersendirian doa pada Allah. Itu boleh-boleh je, kita ada masalah. Tak ada masalah sama sekali. Tapi kalau dalam masjid orang tengok lain macam lah, macam tu kan. Semakin tinggi pengharapan kita kepada Allah, boleh angkat tinggi. Tak ada halangan sama sekali. Ya? Sebab ada nas. Kalau ada ulama kata makruh, anda ingat pendapat yang kata tidak makruh itu lebih kuat. Kerana ada hadis yang sahih dan Nabi melakukan. Cuma tidaklah kata semua hadis-hadis Nabi doa tinggi dah. Tak lah. Mana kita doa macam biasa, ikut kita punya keselesaan. Jangan angkat tangan. Asal angkat tangan saja, ulama kita kata dalam bab ni hasalalahu sunnah, dapat sunnah. Cuma nak begitu, nak begini, nak begitu. Tapi kalau buat tinggi itu ikut pengharapan kita. Makin tinggi kita mengharap pada Allah. Dan saya personally pun mengamalkannya. Waktu Qiyamul Lail, bila kita ada banyak masalah kan. Memang saya akan angkat dengan tinggi lah sebab saya. Kadang mula dengan gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lama-lama makin tinggi. Boleh saja. Tak ada masalah sama. Ya. Tak ada soalan kedua? Ya. Kedua, bila kita ada sentimen pada orang kepala duduk dan ialah ke kaki. Ada orang yang kepala sama dengan badan. Yang mana itu? Okey, dia ada dua lah. Pertama dari sudut kita punya shape badan tu, memang yang paling bagus, yang paling sunnah ialah kita lurus lah. Kerana Nabi SAW idza raka'a hasara zuhra. Kata Aisyah dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bila dia rokok, dia luruskan belakang. Dan setengah riwayat, dia tidak menundukkan kepalanya dan dia tidak juga mengangkatnya. La yahfid ra'sahu wa la yarfa'u. Mana memang kena lurus lah. Itu sepakat, semua kena lurus. Ya, agak-agak lah. Boleh jadi tuan-tuan semayang, tuan-tuan suruh orang tengok. Ataupun tuan-tuan try rokok depan cermin ke apa kan, sambil-sambil bukan semayang betul. Mana testing. Sebab semakin lurus tu semakin bagus. Sebenarnya. Tapi tak ada lah kata lurus macam berbaring. Anak belakang bengkok macam anak lurus macam mana. Agak-agak bila kita tu lurus lah. Dan tapak tangan kita sampai ke lutut kita. Cuma janganlah ke bawah sangat. Ada setengah orang tu dulu, dia punya ke bawah sangat. Itu makruh. Dan ada orang tu pula dia terangkat. Itu malas sangat gitu. Malah awak ni. Lurus. Itu satu hal.
Yang kedua ialah mata tu kan. Menjadi ulama kata rokok pun tengok di tempat sujud juga. Tengok tempat sujud juga. Dan saya tak nafis segelintir kata waktu rokok tu tengok ke arah kaki kita. Yang saya kira kedua-dua ini, bila kita rokok tu kan, kita boleh buat dua-dua. Walaupun badan kita lurus, saya ingat mata kita masih boleh melihat ke kaki kot. Sebenarnya boleh saja mana-mana. Dia bab semayang ni tuan-tuan, nak lihat ke mana, sebenarnya tidak ada hadis yang sahih. Kalau hadis tu, tak ada sahih. Hadis ada. Nabi tengok tempat sujud ada banyak hadisnya. Tapi nak kata hak sahih, tak ada. Kebiasaannya hadis-hadis yang dipertikaikan. Dia punya sanad lah. Sebab itu dalam bab ni, memang majoriti ulama kata tengok sujud. Sebab memang hadis banyak tengok sujud. Tapi segelintir masih melihat kepada pergerakan solat lah. Mana kalau qiyam tengok sujud. Kalau kita rokok nak tengok sujud, payah juga dia kata tengok kaki. Ada juga ulama Syafi'i kita memuji pendapat itu, walaupun dia bukan standard mazhab Syafi'i, bila rokok tengok kaki, tapi dia puji kerana dia kata bila tengok kaki dia macam lebih memudahkan. Tak tahulah macam mana. Tapi cerita begitu. Tengok boleh saja. Masa rokok nak tengok kaki atau tengok sujud. Tapi anak prefer tengok tempat sujud lah. Sebab dia ngam macam Haji cakap tu, dia ngam dengan badan kita. Badan kita lurus kan, jadi tengok tempat sujud lah. Ya. Al-Imam Malik rahimahullah, pasal apa dia tarjih, bahkan yang standard dalam mazhab Maliki melihat ke hadapan. Sama ada makmum, sama ada imam. Pasal apa? Pasal pertama, yang melihat tempat sujud tidak ada hadis yang sahih. Boleh tengok, tak ada masalah. Tapi dia kata, apa tengok depan? Pasal apa? Pasal clearly hadis-hadis Nabi SAW tentang solat bagi dia dan para sahabatnya, memang tak sebut Nabi itu tengok ke mana. Tapi sahabat melihat Rasulullah SAW. Dia pun memang tengok ke depan. Sebab tu dia kata sunnah semayang tengok ke depan. Cuma ulama lain balah balik macam mazhab Syafi'i kan. Dia kata sahabat tengok ke depan, sahabat nak praktik sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata mu semayang macam aku semayang. Macam mana ada sahabat nak tahu semayang Nabi kalau baginda mereka tidak melihat baginda? Tujuan dia pun tengok Nabi tu bukan ta'abudi, bukan ibadat solat tu, tapi kerana nak belajar solat Rasul. Ada alasan ni. Ya. Kita lagi dia. Jadi boleh saja. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan lagi? InsyaAllah. Ada nak berhenti kan? Nak masuk bab solat je. Biar direct je. Ada nak tanya apa boleh kita? Tak ada soalan? Berapa minit lah? 40. Tak ada soalan? Imam tak nak tanya Imam? Imam kita muda lah. Imam tak nak tanya soalan? Imam semua clear. Oh, Imam muda baca best tu. Kalau tak ada kita stop lah, boleh? Boleh stop boleh lah. Sebab batal solat ni, batal solat dia tak sebanyak makruh lah ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi kalau tak ada soalan, setakat itulah malam ni. Next nanti kita akan masuk tadi yang baru, iaitu bab yang membatalkan salat, which is ia lebih penting sebenarnya berbanding perkara makruh dalam sembahyang. Kerana makruh sembahyang dia tak menjejaskan salat. Ya. Satu isu tu, kalau ulama tu kata haram sekalipun, dia tak membatalkan salat. Macam melihat ke langit, memang ada ulama kata haram, tapi tak menjejaskan salat. Ya. Macam meludah, memang ada ulama kata haram, tapi kalau awak ludah pun ia tidak menjejaskan salat. Dia ada dua tu. Walaupun dilarang haram, memang ada yang kata makruh atau majoriti, tapi sekali kata haram itu dan ini, tapi dia tidak menjejaskan solat. It doesn't nullify the prayer. Tapi kalau perkara membatalkan solat, memang perlu dititik beratkan, sebab ia menjejaskan solat. Dan natijah hukum dia ialah solat kita memang tidak diterima Allah. Makruh ni dia mengurangkan pahala solat je tuan-tuan. Kualiti sembahyang kita tu kurang lah. Tapi kalau membatalkan solat, natijah dia ialah solat kita memang tidak solat, of course. Dan lebih penting, ia tidak diterima Tuhan. Allah Ta'ala tak terima. Ya? Dan satu lagi, natijah fiqh dia ialah kita kena ulang balik ya. Yajibu alaihi i'adatus solat. Wajib katanya mengulangi solat. Ya? Terutama perkara yang disepakati batal.
Dan perkara yang dilakukan dengan sengaja. Sebab ada benda kita buat sengaja ke tak sengaja ke batal. Tapi ada benda kita buat tak sengaja tak batal. Tapi kalau kita buat dengan sengaja, maka ia tidak membatalkan sembahyang. Jadi kita nak bezakan insya-Allah taala. Next nantilah kita berkongsi, mudah-mudahan dapatlah sedikit banyak manfaat kita untuk kita memperbaiki lagi ibadah kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dan tasbih kafar.